Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ashabul fadilat, tutuk guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faslun fima yalzamu lil mayyiti. Fasal pada menyatakan kewajipan ke atas si mati. Allazi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal: ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Perkara wajib dilakukan kepada si mati ada 4: memandikannya, mengkafankannya, salat ke atasnya dan mengebumikannya. Ini dalam hal keadaan biasa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk dengan lebih jauh lagi berkenaan dengan isu kewajipan orang hidup kepada si mati, perkara yang pertama yang kita sewajarnya memahami bahawa mati ini merupakan makhluk Allah, dan Allah yang ciptakan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah ciptakan mati ini tak lain tak bukan supaya manusia mengambil iktibar untuk Allah uji manusia, siapa di kalangan mereka yang lebih baik amalannya. Tuan-tuan tengok orang bawa kereta laju sungguh laju. Tiba-tiba kawan dia duduk sebelah dia, nasihat dia jangan laju. Dia laju kok. Tengah jalan nampak orang aksiden. Aksiden ni putus kepala. Tu cabut badan, kaki jauh. Dia tengok jatuh atas riba dia jatuhnya. Masa tu tuan-tuan, selepas kejadian tu dia tak buat laju dah, slow. Dia slow. Dia ambil iktibar. Itulah mati. Mati ni adalah puncak kesakitan. Sebab itu kita tahap sakit tertinggi kita dalam hidup kita, tahap sakit tertinggi kita sampai tak sakit, sampai tak sedar. Ini dipanggil sebagai sakrah ataupun sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mauti la sakarat. Allahumma hawwin alayya sakaratil maut." Sesungguhnya mati ini mempunyai sakrah-sakrahnya. Ya Allah, ringankanlah sakrah yang aku hadapi ini. Dan mati ini mesti dirasakan oleh semua orang tanpa sebarang pengecualian. Kerana itu Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa akan merasai za'iqah. Biasanya kalimah za'iqah ni digunakan kepada hak tak molek, hak sakit. Zuku, makan apa ni, rasalah kamu. Biasanya diguna kepada ahli neraka macam tu. Jadi za'iqah ni rasaan sukar untuk dihadapi. Lalu ditanya oleh para ulama, mati ni sakit macam mana? Maka dijawab, mati ni sakitnya ibarat
100 pedang ditusuk kepada tubuh kita sekaligus. Sakitnya mati. Ada yang ditanya macam mana mati ni sakit. Lalu dia kata sejenis duri yang dia letakkan dalam tubuh kita. Kalau kita gak macam duri nibung lah, ataupun mata kain, yang banyak masuk tenggelam dalam kulit kita. Kemudian dalam masa yang sama serentak disenjah, ditarik. Maka itulah sakitnya mati. Allah sebut wan-nazi'ati raqa wan-nashitati nashta. An-nazi' cabutan. Orang panggil sentap dengan kuat. Itulah mati. Dan mati ini dia tidak kenal tempat. Boleh jadi kita duduk dalam masjid, tapi kita mati jauh tempat lain. Boleh jadi kita daripada orang yang tak comel, tak baik, tiba-tiba matinya di tempat yang baik. Mati tak kena tempat. Mati tak kena warna, tak kena masa. Mati ni boleh jadi malam, boleh jadi siang, boleh jadi pagi, boleh jadi petang. Mati dia tak kena. Mati ni dia tak kena orang. Mesti orang tua mati tak. Mesti orang sakit mati tak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kam min sakimin asyahinam minad dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa kan nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati, hidup lama. Berapa ramai orang sihat mati tanpa dikesang sebarang penyakit. Istilah polis zaman sekarang dipanggil mati mengejut. Berapa ramai anak muda sedang ketawa berdekah-dekah, ketika itu kain kafannya sedang ditenung dan dijahit. Naik motor, gih motor, mati. Macam-macam tuan-tuan. Jadi inilah mati. Cuma kita dalam Islam disuruh bab mati ni beberapa perkara. Nombor satu, suruh kita ingat kepada mati. Uzkuru zikra hazimil lazzat. Qalu wa ma hazimul lazzat ya Rasulullah? Qala al-maut. Atau kama qala. Ingatlah kamu kepada yang memutuskan kelazatan. Sahabat bertanya, apa itu hazimul lazzat? Nabi kata, mati. Suruh ingat. Nabi SAW ajar kita cara nak ingat mati ni paling mudah, pergi ziarah kubur. Zuru al-kubur fa innaha tuzakkirukumul maut. Ziarahlah kamu kepada kubur, kerana dengan sebab kamu ziarah kubur mengingatkan kamu kepada kematian. Ziarah kubur. Dia tengok orang atas kubur. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi ajak kat kita. Bila mana Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, iza marartu bi qabrin fama aqulu. Ya Rasulullah, kalau aku lalu ke tepi kubur, apa benda aku nak cakap? Nabi SAW kata, quli assalamu alaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ighfir lana wa lakum. Dan ada beberapa riwayat yang lain. Salam ke atas kamu, wahai kaum atau tempat tinggal orang-orang yang beriman. Sebenarnya kamu telah mendahului kami.
dan kami pasti akan mengikut kamu selepas ni. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan ampunlah dosa kamu. Ini menunjukkan kepada kita betapa dia ajar kepada kita untuk ingat mati. Bila ingat mati, akan jadi baik, akan nak buat baik, akan banyak reserve kehidupan dunia, dan pertimbangannya bukan semata-mata pertimbangan dunia, dia akan merentasi pertimbangan akhirat. Itulah mati. Sebaik-baiknya adalah orang yang mati dalam husnul khatimah. Ini yang kita cari, ini yang kita dambakan. Dikatakan para ulama berdoa kepada Allah banyak, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, khatamlah bagi kami dalam kehidupan ini dengan husnul khatimah. Jangan khatam dan sudahkan ke atas kami dengan su'al khatimah, buruk kesudahan. Saya nak pesan sikit pada Tok Ime, pada orang yang baca doa. Kadang-kadang bila kita baca doa, kita baca Allahumma khtim alaina husnal khatimah wala takhtim alaina, ataupun wala takhtim lana su'al khatimah. Salah. Bila husnul khatimah, lana, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Bila su' khatimah, alaina, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadi kalau kita duk main lana dua-dua, tu tak betul dari segi bahasa Arab. Mana macam kita terlepas pandang banyak sangat. Kadang-kadang benda tu kecil, orang duk tengok. Tok tengok, oh kau ni dah lah baca, macam-macam lah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Mati ni tuan-tuan, yang kita naknya husnul khatimah. Husnul khatimah ni apa makna? Husnul khatimah ini, dia bukan semestinya satu, banyak. Husnul khatimah ni sama ada sebelum mati ungkapan yang baik yang berlaku kepadanya. Satu. Sama ada perbuatan yang baik berlaku kepadanya ketika itu, atau nak atau sudah. Itu dua. Sama ada keadaan yang baik, suasana yang baik yang berlaku kepadanya. Contoh, orang tu nak mati, ungkapan yang baik, dia mati, dia sebut la ilaha illallah. Ini yang dikatakan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, masuk syurga. Ada orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun baik. Ada orang sebelum akhir hayatnya dia membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Maknanya ungkapan-ungkapan yang baik itu dibawa sebagai khatimah kepadanya. Baiklah dia. Ada orang dia baca Quran, dia mati dalam keadaan baca Quran. Baik. Sebab khatam ayatnya dengan ayat Quran, akhirnya dengan ayat Quran.
Ada orang pula dengan perbuatan, dengan baca Quran. Ada kalau kita baca tok guru besar, orang alim besar, dia mati baca Quran. Sayyidina Uthman ibn Affan kena pancung sedang baca Quran, kena bunuh baca Quran. Hebat. Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi mati sedang baca Quran, baca surah Yasin. Ayat innama tunzir man ittaba'a az-zikra wa khashiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tu mati. Oh, hebat. Ada orang mati melalui amalan-amalan yang baik. Sahabat-sahabat Nabi berapa ramai mati sedang jihad fi sabilillah. Allahu akbar. Ada orang mati ketika semayang. Kita pun tengok banyak video-video sekarang ni mati tengah semayang. Ada orang mati sedang sujud pada Allah. Dikatakan Abdul Hamid Kish rahimahullah mati sedang sujud pada Allah. Ada orang mati ketika tawaf. Ada orang mati ketika sedang iktikaf. Ini semua adalah mati-mati dalam perbuatan yang baik-baik. Ada juga dalam keadaan yang baik. Keadaannya dia bersih dah. Bersih. Dia selesai dah ibadat, dia mati. Ini baik. Seterusnya mati ini adalah gambaran bagaimana kita dibangkitkan di hari akhirat kelak. Siapa mati dalam taat, dia dibangkitkan dalam taat. Siapa mati dalam deraka, wal'iyazubillah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan deraka. Seorang sahabat Nabi selesai sahaja buat haji. Bukan selesai, sedang buat haji. Berada di padang Arafah. Entah macam mana jatuh daripada unta, kepala dia patah, leher, mati. Dalam keadaan ihram. Nabi SAW suruh dia dikafankan dengan kain ihramnya. Ini special padanya. Ada dua je yang special, hak kain ihram, hak mati syahid. Lalu Nabi bersabda, fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya, bahawa sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ni mati-mati orang yang baik. Cerita bab mati ni panjang, jadi bukanlah nak ceramah bab mati. Sekadar itu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, beriman kepada neraka. Neraka ialah suatu tempat balasan mereka yang kafir dan orang mukmin yang derhaka, maka di dalamnya penuh berbagai-bagai azab seksa. Yang belum ada azab dan seksa seperti itu berlaku dalam dunia. Maka ia tempat yang kekal bagi mereka yang kafir. Adapun yang mukmin yang derhaka, duduk ia sekadar banyak dosanya jua, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syurga Allah. Neraka ini tuan-tuan sebenarnya diambil daripada kalimah nar.
Jadi orang kita panggil neraka. Apa makna nar? Kita telah bincang dah tentang syurga dengan makna kebun. Bila neraka ni dengan makna api. Api ni tuan-tuan, satu-satunya seksaan yang manusia tidak bergurau. Dan dia jarang dilaksanakan. Dan dia adalah satu seksaan yang paling dahsyat. Sebab itu Allah hanya mengkhususkan sebarang bentuk kesalahan tidak boleh digunakan dengan api kecuali Tuhan sahaja. Nabi SAW menyatakan, la yu'azzabu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh diazab dengan api kecuali Tuhan api. Nak seksa orang dengan api tak boleh. Sebab kalau kita tengok api ni dia lain panasnya. 3 hari lepas, 2 hari lepas saya pergi tengok rumah terbakar. 7 keluarga di Tuarang, Sabah. Kemudian ditunjuk kepada kita rumah yang selamat seorang. Terbakar, tuan-tuan, melecur, tangan habis. Lepas sini balut, muka, dada, Allahu Akbar. Itu sejuzuk. Dan api yang ada atas muka bumi ni hanya sejuzuk daripada 69 juzuk daripada api neraka. Jauh. Api ni dia punya kepanasan untuk api neraka ni 3,000 tahun dibakar. Api itu di-upgradekan kepanasan 1,000 tahun. Maka jadilah api itu merah menyala. Ditambah lagi 1,000 tahun, api itu bertukar menjadi putih selepu. Ditambah lagi 1,000 tahun, api itu bertukar menjadi hitam legam. Api tak tahulah macam mana kepanasan. Allahu Akbar. Kalau syurga dipanggil darajat, tingkatan tinggi. Neraka ni pula dipanggil darakat, ke bawah. Dan semuanya adalah teruk-teruk belaka. Kepanasan yang melampau. Cuma ahli neraka ni, tuan-tuan, jangan ingat macam kita pergi ke penjara tengok jenis tubuh kecil, keding kecil, alu. Bukan. Orang yang masuk neraka ni tubuhnya besar-besar belaka. Dia tak sesuai nak lawan gusti orang-orang hidup atas muka bumi ni. Tu kecil lagi. Dalam satu riwayat menyebut gigi saja sebatang besar bukit Uhud. Gigi ni letak dalam mulut. Mulut kena besar lagi. Mulut pula letak ada dalam kepala, atas kepala besar. Ditanya kenapa dibesarkan? Kerana sasaran tempat seksaan tu banyak. Jadi mudah kena. Dan mereka ini, dia bukan macam dalam penjara ada masa berehat, ada masa tidur. Orang penjara macam dia ada program dalam penjara, tuan-tuan. Dia sana tak ada. Tak kira. Betapa seksaan yang dahsyat ini sehingga mereka kata, ya laitani kuntu turaba. Ada yang kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya aku jadi tanah. Alangkah baik kalau aku boleh kembali hidup balik atas muka bumi. Sebab teruknya,
suaranya teruk. Dan api ini takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir. Tengok, api penjaga bercakap, tak datang kepada kamu orang yang beri peringatan. Bahkan datang tapi tak ambil peringatan. Rugi tuan-tuan. Dan neraka ni ada makanan, ada minuman. Makanan dan minuman itu sifatnya la yusminu wa la yughni min ju'. Dia tak kenyang, dia tidak menggemukkan, dan dia tidak boleh menghilangkan daripada lapar. Maknanya, bahasa mudah, kalau duduk dalam syurga kenyang, duduk dalam neraka lapar. Makanannya daripada zakum, teruk, duri, sakit. Minumannya sampai luruh, perut pedas dalam, dek kerana kepanasan yang melampau. Sakit. Inilah neraka. Sebab itu kita kena ada satu cita-cita. Bukan cita-cita nak masuk syurga sahaja. Cita-cita supaya kita jangan sekali-kali dimasukkan dalam neraka. Cubalah kita buat biar kita tak dimasukkan dalam neraka dan Allah ampun dosa kita. Inilah neraka, tuan-tuan. Dan neraka Allah ini, seksaannya hak paling ringan pun lebih teruk daripada seksaan azab di dunia yang paling berat. Dan orang yang duduk dalam neraka ini sentiasa dihambak, dihukum. Satu orang saja dirantai, diheret 70,000 para malaikat. Tuan-tuan tengok kan, ada orang lelaki, biasanya luar negara lah, bila dia penjenayah yang paling tegar, hak tukang jaga dia tu pakai topeng semua, yang tukang heret dia nak pergi ke mahkamah tu 10 orang, oh kata gedeber dia. Sampai tahap tu. Itulah neraka Allah ni dahsyat, tuan-tuan. Kita cerita orang yang beriman, selepas sahaja dia selamat daripada api neraka, dia nak keluar daripada neraka ni, tubuhnya hitam legam, tapi tak mati walaupun kena api teruk itu. Sebab mati tak ada dah. Akhirnya dia masuk dalam satu sungai namanya Nahrul Usah, sungai kepada mereka yang pernah menderhaka. Basuh, bilah, bersih, masuk dalam syurga. Tengok tu terkejut, seronok yang amat sangat. Itulah bezanya, tuan-tuan. Cerita bab ni panjang, nak cerita satu persatu makanan dia, kehidupan dia macam mana. InsyaAllah lah lain kali kita akan ceritakan dengan lebih panjang lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Hikmah yang ke-69. إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ولأنه أجل أقدارهم أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akhirat tempat pembalasan hamba-Nya yang mukmin. Kerana dunia ini tak cukup untuk tempat pembalasan yang akan diberikan kepada mereka.
Begitu juga kerana dia memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Orang tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bila nak balas amalan-amalan kita ni, dia tak balas di dunia. Yang dunia ni sikit je dapat, tak bagi. Dengan sebab kita semayang semua sekali, kita rajin pergi surau, rajin pergi sejid, rajin belajar, rajin zikir, rajin baca Quran, maka Allah jadikan kita semuanya bilioner. Semua mari itu Lamborghini, Bugatti, Mercedes hak yang terkini, BMW hak yang latest, Lotus, semua besar-besar. Motosikal tak ada dah bawa kapcai, semua hak kemah-kemah. Tak, Tuhan tak bagi. Baju pula mari ni, semua baju, sakuk baju atas tubuh dia pun harga tak mahal, dalam 14,000 selah. Kemas spek mata dia pun Ray-Ban, harga 65,000. Gigi palsu dia, gigi emas, 485,000. Kan kemas semua. Tak, Allah tak bagi pun. Baik kurang ya kita ni. Kenapa Allah tak bagi macam tu? Ialah yang pertama, kita sendiri pun tak sempat nak mengambil hukum yang sama. Hukum orang yang berjaya, asbab dia cari, dia bersungguh, itu soal lain. Tapi yang keduanya, jawapan kenapa Allah tak nak bagi di dunia ini, tapi Allah takhirkan kepada akhirat, kerana dunia ni tak muat nak bagi. Nak bagi besar sangat, besar lajuk. Kalau seorang tu kerjanya, gajinya 3,000 sebulan, rumahnya rumah kos rendah biasa, 25 kali 70, besar rumah dia. Mari tokek IKEA nak bagi sofa 15 biji, 15 set, tak boleh. Seset pun kalau hak molek dah lepas. Nonton. Ini jual ribu korang. Orang nak bagi dia, nak suruh dia pakai, tak boleh, tak ada tepat tu. Beri 3 utis kereta dah boleh. Depan tu sekadar boleh sebuah, motor sebuah. 3 dah susah. So, tepat tak? Nak bagi tu tak boleh. Orang suka main ikan, dia ada akuarium kecil, boleh letak seekor arwana. Yang kawan ni kata gini, awak ni baik sangat saya nak bagi seekor arapaima, ikan gasi tu, hak besar kita, hak besar tu. Nak letak dalam mana? Akuarium dah lepas, panjang dia pun sakut ni, letak kepala ekor tak kata, mana boleh. Tolak boleh tu. Dia kena cari kolah besar. Kena cari tempat yang besar, kena cari kolam yang besar. Tu gambaran. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi banyak lajak. Bila Allah nak bagi banyak lajak, maka dunia ni tak sesuai lagi nak bagi. Macam kita lah, kita tengok anak-anak kita. Hak kecil kita bagi 2 riyal, 3 riyal. Hak tua sikit 50 riyal. Hak nak nikah tu 3,000 riyal. Beli barang apa benda nikah. Tu cara dia. Takkanlah hak kecil tu baru jah 2, jah 3 kita bagi 3,000 riyal bawa tangan. Tak kena, tak sesuai. Ini nak beli benda apa? Dia nampak benda barang je. Dia nampak Supreme. Benda tu je. Nak makan Supreme pun kan beli RM4.50. Banyak tu. Berapa? Benda-benda macam tu. Ni gambaran. Baik. Yang kedua,
Alasan kenapa Allah tak bagi di dunia ni, kerana barang molek bila bagi ni, tempat pula tempat yang bersifat sementara, rugi, sayang. Tak kena. Barang nak bagi barang kekal, tapi tempat yang hidup tak kekal. Memang tak betul pun. Tuan-tuan, kita nak bagi biar barang tu kalau molek, tepatnya molek, masanya molek, jaminan masa tu banyak. Dia bagi kita, kita mati, dah dapat apa lagi di dunia? Tuan-tuan, tak ada benda yang kita tengok. Bila kita tengok kematian, saya selalu jalan dengan sahabat-sahabat orang kampung, tengok rumah besar ni, rumah siapa? Tuan dia mati dah, Ustaz. Tuan dia mati dah, rumah ada lagi. Ini baqaya al-atlal. Tengok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ni biar kita dengan barang tu kekal, comel. Sebab sifat di dunia ni, tuan-tuan pergi tempat molek, tuan-tuan akan rasa seronoknya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Lepas tu rasa kalih dah, macam biasa dah pula. Itu sifat dunia. Tapi akhirat tidak. Dia sentiasa rasa seronok. Macam kita bila tengok, tak, dia rasa seronok, rasa ni bezanya. 2 alasan inilah yang menjadikan kehidupan dunia berbeza antara satu sama lain, dan bukanlah maknanya orang yang beribadah, orang yang beriman, orang yang soleh tak boleh kaya. Ramai orang kaya. Sebab di dunia ni kita kena mengambil hukum sebab yang lain juga. Berusaha, berikhtiar, berstrategi, membina networking, kawan yang baik sama-sama, dan bersungguh-sungguh dalam mendapat. Itu menyebabkan kita kaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil. Saya duk ingat kita kena cari satu cara lain lah sekali. Cari cara yang lain. Nombor 1 sekali, kita masukkan dalam tabung kita duit. Nombor 2, bukanlah tiap-tiap minggu. Duit ni kalau banyak sangat tak boleh kok. Duit ni kalau banyak sangat tak boleh, orang dia kata masuk tapi tak keluar, tak boleh kok. Jadi mungkin AJK masjid carilah jangan jenis ni. Dia tepuh kambing golek ke, 8 ekor ke. Kita ujung sana tu ada dewan satu. Kita makan dewan tak apa. Buat penjarakan sosial, penjarakan fizikal, ambil lah dah. Sini kita patuh. Maknanya mana-mana masjid pun tak ada makan lah ni. Bukan maknanya sini saja. Jadi makan dewan. Kalau boleh lah, boleh rancang tengok hari itu tu. Dan bukan sifat setiap minggu. Mungkin kita buat sebulan sekali ke. Sekurang-kurangnya ada juga makan minum. Cuma bagi tahu awak, bila saya kosong tu, kita bagi tahu awak, kita buat sekali tu, pindah sana. Makan kira-kira makan tu pagi campur dengan tengah hari selalu dah, brunch. Kita breakfast dengan lunch selalu, senang. Jadi kita makan, itu pandangan saya lah. Kalau setuju tak payah ngundi lah. Ni belah bagi pula benda-benda gini ni, tak payahlah. Bab makan ni kita pakai okey lah, pilihlah menu. Sebab saya ingat 7 bulan dah kita tak makan macam ni bersama ni. Jadi boleh buatlah 3 ataupun 4 topok perempuan, laki ni. Macam kita makan kedai kalau kira. Cuma buatlah penjarakan sikit-sikit, insya-Allah.
Sekadar tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu di KK tu di Masjid Bandaraya je. Rasa tak pergi, katanya hari tu di madrasah ni je. Tak ada